Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support kepada Akak. Terima kasih juga kepada yang dah subscribe Akak. Dan yang belum subscribe, bolehlah subscribe Akak. Bertemu lagi kita dalam slot Sunday Premier Drama Pagi. Hari ni, Akak nak share 2 kisah daripada seorang subscriber yang datangnya dari negeri Sabah. Jadi, subscriber ni sebenarnya masih lagi remaja. Jadi, kisah dia ni, dia kongsikan berlaku satunya pada tahun 2015 dan satu lagi kisahnya pada tahun 2018. Akak mulakan cerita dengan tahun 2015. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Pada tahun 2015, subscriber tersebut dikenali sebagai Imal. Imal ni, dia ni masa tu berusia lebih kurang 11 tahun. Kira budak-budak tengah nakal lah kan. Jadi masa tu dekat rumah dia tu kan, Akak bagi gambaran rumah dia. Rumah dia rumah papan je. Rumah papan, rumah kampung macam tu. Jadi belakang rumah dia ni, dia ada satu tapak pokok mangga. Maksudnya pokok mangga tu dah ditebang tapi tinggal tapak je lah. Jadi tapak tu dibina dengan tandas rumah dia. Jadi nak dijadikan cerita, pada hari kejadian tersebut, mak kepada Imal ni, dia ajak Imal pergi ke rumah sepupu dia untuk orang kata tengok-tengok bandel tau. Korang tahu kan bandel macam mana kan? Imal ni dia tak suka pada bandel. Maklumlah, dia kan budak-budak lagi, maksudnya remaja baru 11 tahun. Jadi dia tak berminat lah dengan benda-benda macam tu. Jadinya lebih kurang pukul 11.30 hari, mak Imal ni pergilah ke rumah sepupu dia tu. Jadi Imal ni tinggal berseorangan dekat rumah. Masa tu hujan renyai-renyai turun. Maknanya sebelum mak dia pergi tu, hujan rintik-rintik renyai. Sementara cuaca panas tau. Maksudnya orang kata hujan panas. Hujan panas ni tak elok untuk kita main dalam hujan tu kan. Jadi sebelum mak dia nak pergi ke rumah bandel tersebut, rumah sepupu dia tu, dia pesanlah dekat Imal ni. Dia pesan jangan main dengan pemetik api. Jangan main di luar rumah masa tengah hujan panas macam ni, tak elok. Bila mak dia pergi, beransur je mak dia pergi. Dia pun apa lagi, Imal dalam kenakalan dia tu, dia pun ambil kesempatan tu, dia turun ke rumah dia, dia pergi main dalam hujan tau. Apa yang dia main? Dia main masak-masak je. Dia ambil bunga-bunga, dia kutip bunga-bunga dekat kawasan rumah dia tu. Jadi dia masukkan dalam tin sardin tau. Lepas tu dia main lah masak-masak. Dia main masak-masak. Sorang-sorang pun jadi orang. Sebabnya itulah waktu umur yang orang kata otak tengah-tengah cerdas tau. Jadi dia main-main. Dia terleka daripada pukul 11.30 lepas mak dia tinggal tu kan, membawa sampai dekat pukul 2 dia tengah main. Dia punya ralik je tu, membawa sampai pukul 2. Masa tu hujan still renyai-renyai, hujan panas, renyai macam tu kan. Jadi dia rasa letih. Dia nak masuk dalam rumah. Nak duduk dalam rumah. Dah bosan kan main sorang-sorang kan. Lepas tu, masa dia duduk dalam rumah tu, tiba-tiba je dia ada terdengar, mana duduk relax. Bukan duduk tu tiba-tiba je jadi macam tu. Tak ada. Maksudnya dia duduk temenung-temenung apa semua kan. Tengok-tengok belik-belik handphone ayah dia. Kebetulan ayah dia ni pergi beli spare part kereta lah. Beli barang kereta. Tertinggal handphone kat rumah. Jadi itulah peluang dia nak godek-godek handphone ayah dia. Tengok-tengok je. Tak ada nak baca apa-apa pun. Jadi bosan lah kan. Dia letak tepi. Masa tu kan dia ada dengar tau bunyi suara bayi menangis. Jelas sangat dengar bunyi suara bayi menangis. Dalam hati dia cakap, memanglah
sebelah rumah ni ada baby. Memanglah bunyi baby. Takkanlah bunyi baby daripada rumah orang lain. Tapi dia cuba amati bunyi bayi tersebut, bunyi tangisan tu. Dia cuba dengar, kenapalah aku dengar bunyi tu bukan dari arah sebelah rumah, tapi dari arah belakang. Maknanya daripada tandas dia dekat bawah rumah, dekat tempat tapak pokok mangga tu tau. Jadi dia cuba juga dengar. Masa tu dia dah rasa berderau. Dia rasa macam rasa lemacam, rasa tak sedap, rasa meremang apa semua. Jadi dia pun cubalah untuk menelefon mak dia dengan handset ayah dia. Kebetulan nasib baik dapat handset ayah dia. Dia cuba call mak dia. Call kali pertama, mak dia tak angkat pun, tak jawab pun. Tapi dia rasakan macam mak dia jawab, dia balaslah jawab. Mak macam tu kan. Tapi rupanya mak dia tak angkat lagi. Dia call lagi. Memang betul lah tak angkat lagi. Call kali yang ketiga, barulah mak dia jawab. Lepas tu mak dia tanya, kamu Imal kenapa call lah macam tu. Jadi mak ni baru sedang rancak bercerita tu maksudnya baru rancak bersembang kan. Jadi dia cakap lah, mak bila nak balik macam tu. Jadi mak dia cakap, mak ni tengah seronok bersembang ni, tengah rancak bercerita ni, nanti-nantilah mak balik. Bukan nanti mana, lepas-lepas tu lah mak dia balik kan. Imal dia cakap, mak Imal takut macam tu. Kau cakap apa macam tu, macam nak dengar tak nak dengar macam tu kan. Tak apalah, Imal cakap kan. Tak apalah, dia cakap kat mak dia macam tu. Lepas tu dia pun terus duduk dekat dalam rumah tu. Dia duduk dalam rumah tu. Daripada tadi dia dengar bunyi suara bayi menangis. Tiba-tiba sekarang dia dengar suara perempuan pula menangis. Memang jelas dia dengar perempuan menangis dari arah yang sama tau. Maknanya dia makin orang kata makin dalam keadaan seram, makin dalam keadaan terketar-ketar apa semua, dalam keadaan yang sebel takut. Biasalah umur 11 tahun duduk rumah sorang-sorang. Rumah pula masa tu hujan rintik-rintik. Rumah papan, atap zinc. Walaupun hujan rintik-rintik biasa je, dia agak luar biasa sebab rintik dia tu bunyi kuat tau. Apatah lagi kalau bunyi hujan lebat. Kebetulan lepas tu bunyi hujan tu, maksudnya hujan tu semakin lebat korang. Bila semakin lebat, semakin berdebarlah Imal ni berada dalam rumah tu. Bila keadaan hujan tu sedikit reda daripada lebat, dia pun mendengar suara bayi menangis serentak dengan perempuan menangis. Tak dapat nak bayangkan apa yang bermain di fikiran dia masa tu. Apa lagi yang mampu dia buat selain daripada dia tak capai dah apa-apa, dia tutup pintu rumah dia. Dia pun berlari lintang pukang, dah tak fikir apa dah. Akak pun akan cari sama ada pengsan ataupun pergi terjah ke mana sahaja yang kita nampak orang tau. Jadi dia berlari juga, gagahkan diri menuju ke rumah sepupu dia tu. Masa dia berlari tu, dia tak sedar pun, dia tak perasan bahawa baju dia tu dah terkoyak dari atas sampai ke bawah. Punyalah dia takut sampai macam tu sekali tau. Jadi dia gambarkan kenapa baju dia terkoyak, sebab pagar rumah dia tu maksudnya nak melalui pagar rumah tu dia kena panjat tangga tau. Dia kena panjat tangga tu dalam keadaan tergesa-gesa panjat tangga tu barulah jumpa pagar. Masa tu lah mungkinlah terkena pagar. Seret dia pun dah tak perasan sampai kat sana. Terkejutlah mak dia. Kenapa dengan kau ni Mal? Nampak sangat macam orang kata gopoh-gopoh sangat, nampak macam pucat apa semua kan. Jadi Imal pun dia bercerita kat situ tau. Dia bercerita juga kat situ. Mak dia terdiam. Lepas tu ada yang cakap dekat situ, rumah yang dia duduk tu sebelum ni sebenarnya hutan. Kat rumah tu memang ada ditanam pokok mangga tau. Memang betul lah dekat tapak pokok mangga tu sebelum pokok tu ditebang kan, sebelum tu ada pasangan suami isteri yang meninggal dekat pokok tu. Hanya setakat itu sahaja yang Imal tahu. Jadi sebab itulah mak pesan kalau hujan panas-panas duduk diam-diam kat rumah, jangan buat macam-macam kan. Jadi Imal mula terfikir, dia mula merasa menyesal. Menyesal apa tau? Walaupun tak minat bandel, tapi alangkah baiknya kalau dia ikut mak dia pergi ke tempat bandel tu. Tak adalah dia melalui saat macam ni. Itu kisah dia yang pertama.
ada pengajaran. Dalam-dalam dia remaja pun, dia ada sampaikan pesanan. Yelah, kita ambil lah. Kalau pesanan yang baik, kita jadikan tauladan. Kalau perkara yang buruk, kita jangan ambil macam tu. Jadi apa yang dia cuba pesan, dia ingatkan bukan pada akak je tau, pada remaja-remaja yang sebaya dia juga, kepada semua orang. Kita kalau boleh jangan degil dengan nasihat orang tua tau. Apa yang orang tua nasihat tu ada sebab dia. Contohnya kalau macam dia cakap hujan panas ni kan, tentu-tentu dia akan membawa penyakit kan, hujan yang tak elok kan, ataupun perkara-perkara lain, tak kisahlah keadaan apa pun, nasihat orang tua kita jangan degil. Jadi habis kisah yang pertama daripada adik Imal. Akak sambung kepada kisah yang kedua daripada adik Imal. Kejadian ni berlaku pada tahun 2018. Masa tu adik Imal ni berusia 14 tahun. Tapi untuk mereka di Sabah ni, kebiasaannya mereka akan pilih satu rumah. Maksudnya di kalangan kawasan mereka tu, mereka akan pilih satu rumah untuk dijadikan tempat untuk menyambut tahun baru tau. Maknanya rumah yang dipilih tu akan menyediakan makan macam tu. Dan selalunya rumah yang dipilih tu adalah rumah yang berdekatan dengan mercun api, mercun merdeka macam tu lah. Okey, jadi nak jadikan cerita, Imal ni dia bersama dengan kakak dia. Kali ni dia bersama dengan kakak dia dan beberapa orang kawan dia. Dikatakan kakak dia termasuk kawan dia tu 7 orang. Mana kawan dia 5 orang lah. Jadi diorang ni berpakat dalam WhatsApp. Kata dia masa tu dia dah memiliki handphone, bukan mahal mana pun, katanya jenis Lenovo je. Tapi handphone tu dah boleh WhatsApp. Maksudnya di kalangan rakan-rakan dia pun ada WhatsApp. Jadi diorang pun masing-masing WhatsApp, bertanyalah kat grup tu kan. Kali ni New Year's. Diorang panggil New Year's. New Year's ni kita nak sambut kat mana? Dekat rumah siapa? Jadi atas cadangan daripada kakak dia ni, apa kata kalau kita sambut rumah makcik? Rumah makcik dia lah, rumah makcik dia, rumah sepupu dia lah kan. Jadi sepupu-sepupu dia jugalah, ada yang sepupu, ada yang kawan-kawan bersetuju kali ni untuk sambut di rumah makcik dia. Tapi kan korang, rumah makcik dia ni rumah yang belum siap sepenuhnya. Di mana rumah ni dah boleh duduk, cuma belum lagi ada pintu belakang. Maknanya pintu dapur tak ada, tandas pun bukan pintu tak ada, mana tutup macam tu je. Lepas tu tingkap dapur tak ada, macam tu lah. Pintu bilik pun belum lagi sempurna, tak ada, macam tu kan. Tapi kan diorang tetap juga nak pilih rumah makcik Imal ni sebagai tempat untuk diorang berkumpul. Sebab dengan usia diorang ni sebenarnya suka pergi untuk makan je. Bila ada makan-makan, tambah pula makcik dia ni memang terror masak. Makcik ni memang suka buat makan-makan macam tu kan. Jadi seronok lah diorang ni untuk terjah ke rumah makcik dia. Jadi diorang pun mula perjalanan dia pukul 8 malam nak pergi ke rumah makcik dia. Gedek sampailah ke rumah makcik dia. Masa tu kan diorang masih belum buat keputusan untuk tidur kat situ tau. Sebab pada fikiran diorang lepas Happy New Year, lepas tahun baru tu, diorang nak terus balik. Tapi disebabkan seronok sangat kan, jumpa ramai-ramai, berkumpul pula, ada sepupu pula apa semua, dengan rumah makcik dia pun dengan sepupu dia lah kan. Jadi diorang terlampau riang, remaja yang terlampau riang. Jadi dia pun bagi pendapat, apa kata kalau malam ni kita tidur rumah makcik, macam tu. Jadi yang lain-lain pun setuju dan mulai menghubungi keluarga masing-masing, mana ibu bapa masing-masing, untuk memaklumkan, meminta izin untuk tidur kat situ. Jadi masing-masing semua alhamdulillah diberi keizinan untuk berada di situ, tidur kat situ rumah makcik dia kan. Jadi pada malam tu diorang lepak-lepak sampailah waktu sambutan tahun baru tu lah kan, pukul 12 malam kan. Jadi bunga api cantik daripada arah rumah makcik dia tu. Jadi diorang ni ada handphone canggih kata kau, pergilah ambil video daripada ada yang duduk dalam bilik, ada duduk kat luar. Maknanya excited lah, ambil semua remaja kan.
Jadi diorang pun dalam seronok tu dah letih. Lepas tu dah letih lebih kurang 12 lebih apa semua dah penat. Diorang pun tarik-tarik tilam apa semua, berkumpul lah untuk tidur dalam rumah makcik dia. Rumah makcik dia tak besar mana pun. Jadi ruang yang ada untuk dia tidur adalah bersebelahan dengan tandas. Kan akak cakap tadi, tandas pun tak cukup sempurna. Tandas dia pula kebetulan masa tu memang betul-betul dekat dapur dia tahu. Dapur yang tak ada pintu, yang tak ada tingkap. Jadinya malam tu dia orang ni terpaksa, Imal dan kawan-kawan dia terpaksa mencari inisiatif dia untuk tutupkan sementara pintu dapur tu dengan pintu tingkap tu. Jadi dapatlah idea, dia ambil zinc yang terpakai kat situ kan. Dia bersama-sama dia lah seronok-seronok kata bekerjasama kan. Dia ambil idea, olah idea semua, tutup tingkap, tutup pintu tu, tapi tak tertutup sepenuhnya korang. Jadi malam tu Imal ni dia ni antara yang berani lah dikatakan. Jadi yang lain-lain tu tidur menghadap ke dalam bilik sikit, macam tu, rapat ke dalam bilik. Sementara ruang maklumlah ramai-ramai macam ni tak muat. Jadi ruang tu Imal dia terpaksa tidur di hujung kaki tau. Di hujung kaki betul-betul berada di pintu. Maknanya dia nampak lah persekitaran dapur tu tau. Jadi dia pun baring lah dekat situ. Baring sambil-sambil, bukannya baring yang rapat semua. Sebab kebetulan masa tu diorang masing-masing tak rasa ngantuk lagi. Yelah baru lepas seronok kan, tak rasa ngantuk. Diorang pun masing-masing ada yang main handphone apa semua. Kebetulan Imal ni dia pinjam laptop daripada makcik dia. Dia main lah laptop, dia main game masa tu kata dia. Tapi main game dalam handphone ni tak syok, tak clear. Main game dalam laptop ni syok, tak. Memang cun dia punya skrin pun besar kan. Jadi dia tengah orang kata leka lah main game yang semua. Dia jenguk kepada kawan-kawan dia, pada kakak dia, pada kawan-kawan dia, sepupu dia kan. Dia jenguk tengok masa tu jam lebih kurang pukul 1.28 pagi. Mereka ada yang masih belum tidur, ada yang masih lagi main phone. Dia nampak melalui cahaya skrin phone tu kan. Oh, dia orang masih lagi tak tidur. Ada yang tak tidur ni, tak apalah, aku tak nak tidur lah macam tu kan. Aku nak teruskan main game kan, seronok kan. Jadi dalam dia leka main. Dia tak tersedar pun dah pukul 2. Masa tu dia rasa macam nak pandang ke arah yang masih belum tidur tadi. Dia tengok semua dah tidur kecuali diri dia. Jadi keadaan rumah tu gelap, hanya tinggal lampu laptop dia bersama dengan dia je. Tak apalah, dia kata pukul 2 masa tu kan. Tak apalah, aku nak main jugalah kata kan. Dia teruskan main. Okey, bila dia teruskan main laptop dia, di sinilah bermulanya gangguan untuk Imal tau. Lebih kurang dia main tu, main game anjung je. Dia main game tu sampai 2.43 pagi lah, lebih kurang macam tu. Dia ada terdengar dengan tiba-tiba tau, bunyi macam tingkap tu ditumbuk. Tingkap ruang tamu lah, sebab dapur kan tak ada tingkap. Jadi tingkap ruang tamu dia tu tingkap kaca. Jadi tingkap tu macam ditumbuk-tumbuk tau. Ditumbuk-tumbuk. Jadi dia terfikirlah, apa pula yang tumbuk, yang nak main-main ni, siapa pula yang macam nak gurau macam tu kan. Dia anggap tu gurauan lah, sebab malam tu kan malam tahun baru. Jadi dia mengabaikan apa yang dia dengar tu. Sampailah dia dengar lagi sekali bunyi tumbuk tu makin menghadap, makin pergi ke pintu tau. Pintu depan lah. Mana pintu tu pintu kaca, dia ada bahagian kaca. Dia masih juga tumbuk dengan agak kasar juga. Tumbuk pada pintu tu tau. Jadi dia makin berdebar dan dia merasakan macam ada orang nak masuk rumah ni. Ni mesti ada orang jahat nak masuk dalam rumah ni. Dia fikir macam tu lah. Tapi kan bila fikir-fikir balik, orang ramai, lantaklah, biarlah kan macam tu kan. Jadi dia teruskan juga cuba untuk bermain. Sampailah lebih kurang dekat pukul 3. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang pukul 3 macam tu, dia ada dengar tau. Ada dengar bunyi tapak kaki. Maksudnya bunyi orang berjalan dekat ruang tamu tu. Kan keadaan tu kan gelap. Jadi dia tak nampak secara jelas tau ada orang ke tak ada orang. Dia cuba perhatikan. Dia nampak macam ada kelibat berjalan kaki tengah berjalan-jalan. Memang jelas bunyi tapak kaki orang berjalan tu, memang jelas memusing-musing kat ruang tamu tu. Jadi dia tengok kat situ, memang dia nampak ada kelibat tau, ada kelibat orang. Lepas tu dia cuba untuk laptop kan, untuk tutup laptop dia. Bukan tutup tu maksud dia matikan, dia tutup laptop tu.
untuk hilangkan cahaya tau. Dia cuba kat perhati, dia tak nampak apa-apa, memang tak nampak lah, gelap kalau kau tak buka laptop. Jadi dia buka laptop, dia cuba suluh ke arah ruang tamu tu. Memang betul, memang tak ada orang, kosong. Jadi apa yang dia nampak tadi dalam fikiran dia? Ke dia macam imajinasi dia ke apa kan, dia fikir macam tu kan. Tapi kan bila dia cuba untuk positifkan diri dia, wah, umur bahaya tu positifkan diri, alhamdulillah. Jadi dia pun lebih jelas mendengar bunyi tapak kaki yang berjalan di atas bumbung tau. Jadi dengan usia macam dia ni, dia makin rapat dengan kakak dia. Sebab dia tidur berdekatan dengan kakak dia. Maklumlah, adik dan kakak yang memang dah rapat. Jadi dia makin dekat, makin headshot, makin mendekati kakak dia. Jadi dia tak adalah rasa macam dia keseorangan. Dia masih rasa yang dia masih ramai-ramai. Jadi apa yang perlu ditakutkan sangat kan? Jadi dia pun membiarkan bunyi tu hilang dengan sendiri tau. Lepas tu Imal ni dalam-dalam dia cuba untuk menganggap bahawa bunyi-bunyi tu, kalau bumbung tu bunyi mungkin kucing apa semua kan. Dia tak ada nak fikir negatif apa semua, tak banyak fikir budak kan. Jadi dia pun terus nak main game tu, dia ada dengar pula bunyi suara bayi tau. Yang ni memang jelas. Dia kata memang jelas lah sebab bilik tu berdekatan dengan tandas, betul-betul bersebelahan dengan tandas. Suara tu memang betul-betul pada telinga dia. Dia beranikan diri untuk menjenguk tau. Tengok dekat tandas tu, apa yang dia dengar tu betul ke ada baby. Dia pun pelik tau. Jadi dia pun jenguk. Dia kata memang tak ada jenguk dengan skrin laptop dia nasib baik. Skrin laptop dia tak mati tau. Jadi dia menjenguk dengan skrin laptop dia. Memang tak ada apa. Apa yang sebenarnya mengganggu dia dalam fikiran dia tu, kenapa bertubi-tubi ada bunyi tu bunyi ni apa semua. Dia jadi semakin tak selesa tau. Bila dia tak selesa, dia cuba untuk orang kata mengucapkan, macam mana nak cakap lah, dia cuba untuk membacakan apa yang dia faham dengan usia dia, apa yang dia faham, ayat-ayat ringkas apa semua kan. Dia sebut nama Allah apa semua kan. Jadi Alhamdulillah bunyi bayi tersebut semakin menghilang pada masa tu. Lebih kurang pukulnya sebelum subuh, lebih kurang pukul dekat-dekat pukul 4 macam tu kan, 4.30 macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Dia rasakan macam bila dah bunyi-bunyi tu dah semakin menghilang, dia rasa macam dah selamat untuk dia tau. Dia rasa macam masa tu kan, waktu tu dia rasa dah semakin hampir dengan subuh. Jadi pada fikiran dia, jap lagi subuh. Jadi dia tak adalah rasa akan berlaku lagi perkara lain lepas tu tau. Jadi dia pun tak boleh tidur dah lah kan. Makin cerah mata dia. Jadi dia teruskan juga bermain tanpa memikirkan apa yang dah dilalui. Jadi masa tu lah tiba-tiba perasaan dia tu yang dia agak-agak berani tu, datang satu bunyi yang kali ni memang agak keras tau. Sebab apa tau? Dia bunyi macam bunyi ayam yang mengepak. Sama juga macam kisah Kak yang sebelum-sebelumnya Akak pernah cerita. Akak pun tak faham tau apa maksud bunyi tu. Ayam yang macam mengepak mengelilingi rumah. Betul-betul berbunyi tu jelas. Bukan malam pun, dah pagi, dah sunyi sepi kan. Semua orang pun dia tengok kiri, tengok kat belakang, atas pada dia tu. Semua orang memang lena tidur. Jadi benda tu sangat jelas pada pendengaran dia. Ayam tu memusing berkali-kali dengan sangat bisingnya. Jadi sementara ayam tu memusing, dia mengeluarkan, orang kata mengganggu dengan bunyi ketukan-ketukan macam tu. Bam bam bam, macam betul-betul lah mengganggu dengan keras masa tu kan. Dia berfikir tau, selalunya kan kalau orang cakap macam ni, bunyi ayam semacam ayam macam ni, ini menandakan bunyi penanggal. Tapi disebut macam itulah. Jadi dia dah mula rasa dalam hati dia, dia tahu apa yang didengar dan apa yang ada dekat luar rumah tau. Jadi perasaan takut dia mula menyelubungi diri dia. Masa tu juga dia mula merapati kakak dia, mula memeluk kaki kakak dia. Maksudnya mula duduk rapat dengan kakak dia, cuba pejamkan mata walaupun dah dekat subuh. Dia cuba juga nak pejam mata, sebab dalam fikiran dia, fikiran remaja kan, pintu dapur tu tak
tak sempurna. Tingkap dapur pun tak sempurna. Jadi dia rasa risau, takut benda tu datang melalui pintu dapur atau tingkap dapur, pergi pada dia. Jadi dia mulalah berfikiran negatif. Jadi masa itulah dia merasakan macam benda yang berbunyi tu makin kuat dan makin kuat, sampailah dia cakap, takkanlah benda ni dah mengganggu dengan bunyi bising macam ni, semua orang boleh tidur lena dengan aku. Pelik lah. Macam benda tu nak menduga dia je tau. Jadi dia pun sekali lagi membacakan apa yang patut, yang ringkas, yang apa yang terlintas di fikiran dia. Alhamdulillah, lama kelamaan benda tu berangsur menghilang tau. Menghilang dan dia dalam keadaan berjaga-jaga. Kali ni dia berjaga-jaga dah. Dia tak percaya dah, walaupun dekat dengan subuh, dia dah tak yakin dah. Dia duduk kakak-kakak dia cuba untuk lena. Memang dia tak dapat nak lena. Dia tak dapat lena pada pagi tu sampailah dia dengar bunyi azan subuh. Barulah dia rasa macam lega tau. Dan selepas tu barulah dia cuba untuk lelapkan mata dia. Jadi itulah pengalaman daripada adik Imal. Memang kalau kita dengar pengalaman dia tu, dia tak adalah nampak 100% benda tu tau. Tapi kan kalau korang nak tahu, dengan hanya mendengar pun kita boleh terasa meremang tau, kalau kita yang lalui. Tapi kalau kita dengar cerita, kita tak cuba duduk tempat dia, kita takkan fahami dia. Tapi kalau kita bayangkan diri kita yang melalui tu, rasanya memang kalau isteri sebelah, isterilah kita peluk. Kalau suami sebelah, suamilah kita peluk. Kalau tak ada apa-apa, alamatnya selimutlah kita peluk kan. Macam tu. Jadi adik Imal ni juga ada sampaikan kat sini pengajaran dia. Pengajaran yang disampaikan ni akak cuma sampaikan tau. Pengajaran dia ada juga kebenaran dia. Mana dia cakap, kita ni kalau pergi rumah yang baru diduduki, tambah pula rumah tu masih belum diadakan doa selamat, belum dibacakan dengan ayat-ayat yang patut. Maksudnya kita nak masuk rumah ni, kita ada tertib dia nak masuk rumah, macam mana nak panggil ustaz ke, nak buat doa selamat ke, bacaan Yasin, macam tu lah maksud dia. Untuk sesebuah rumah yang baru siap tau, itu lebih selamat sebenarnya. Tambahan pula, masa adik Imal dengan kawan-kawan dia pergi ni semua ni, dia orang nak berseronok. Jadi bila masa dia seronok tu, dia tak sedar. Orang kata tak berfikir. Orang kata kita ni selalu diduga disebabkan kita terlampau lara. Tahu kan, lara tu maksudnya terlampau lalai dengan keseronokan di sekeliling kita. Jadi betul lah pengajaran daripada adik Imal. Apa yang baik, kita jadikan tauladan. Apa yang buruk, kita jadikan sempadan. Kita ambil pengajaran. Walaupun usia dia masih remaja, tapi pada akak boleh terima pada penyampaian dia. Jadi setakat ini sahaja cerita untuk akak kongsikan hari ini. Akak ucapkan terima kasih sekali lagi pada adik Imal dan kepada korang yang ada cerita untuk dikongsikan dengan akak. Korang boleh DM dengan Cengkih Channel. Terima kasih korang kerana mendengar cerita sampai habis. Bye. Assalamualaikum.